Tujuan kita ialah kita nak membincangkan, maksudnya kita nak tentukan sudut apabila nilai sinus, kosinus dan tangen tersebut diberi. Dia bagi nilai. So kita nak tentukan dia berada uh, kita uh, kita nak tahu nilai sudut tu berada di sukuan yang mana. Maksudnya mula-mula kita kena kenal pasti sukuan dululah berdasarkan tata tanda positif atau negatif. Kita kenal pasti sukuan berdasarkan tanda, sama ada tanda tu positif atau negatif. Kemudian kita tentukan sudut rujukan yang sepadan. Apa yang dimaksudkan sudut rujukan ni? Kalau awak ingat, nilai-nilai sudut yang berada pada sukuan yang pertama. Itu sudut rujukan. Bermaksud nilai tetanya mesti berada di antara 0 hingga 90 darjah sahaja. Okey, barulah kita tentukan nilai theta. Okey, kita pergi pada contoh. Kita pergi pada contoh. Contohnya yang pertama, okey, kalau awak tengok sini ya, sin 0.9397. Okey, kalau awak tengok nilai ni, okey, nilai sin theta sama dengan 0.9397. Nilai ni positif atau negatif? Dia kata ikut yang dia cakap tu, tentukan dulu. Positif ke negatif tu? 0.9397. Positif. Positif. So, bila positif, kita dah kenal pasti positif atau negatif. So, kita tentukanlah. Okey, sukuan yang keberapa untuk sin positif ni? Sin positif ni boleh berada sukuan yang keberapa? 1 dan 2. Okey, sukuan pertama dan sukuan yang kedua. Okey. So maksudnya sudut dia mesti kurang dari 180 darjah. Okey. So 0.9397 ni kita memang tak boleh tentukan secara manual. So kita kena tentukan guna kalkulator lah. Cara nak guna kalkulator. Okey, bila sin tu kita kena inverse sin. Maksud inverse sin ialah, okey, dekat kalkulator awak ni, okey, awak nampak tanda sin ni kan? Bila awak nak tekan inverse sin, awak tekan shift. Sebab atas sin tu ada sin kuasa -1 tu maksud inverse. So tekan shift, tekan sin. So dia keluar macam tu. Awak masukkan 0.9397. So awak tekan sama dengan, awak nampak tak tu? 70 darjah. Okey, so nilai theta yang awak dapat ialah 70 darjah. Kalau awak tengok sini, nilai dia mesti pada sukuan pertama atau sukuan yang kedua. Sukuan pertama awak dapat dah 70 darjah. Sukuan kedua, macam mana nak cari nilai pada sukuan kedua? Kena tolak 180 dengan tolak 70 tu. 180 tolak 70 darjah. So nilai yang awak dapat 110 darjah. Boleh? Kalau yang negatif pun sama. Kalau macam cos ni. Cos ni bila awak tengok soalan, okey. Bila dia kata B sama dengan cos theta sama dengan 0.93
36. So yang pertama tentukan sukuan. So cos ni positif ke negatif? Positif. Positif. So kalau positif, cos yang positif berada pada sukuan yang keberapa? 1 dan 4. 1 dan 4. Okey. So bila 1 dan 4, kerja dia sama macam tadi. Tekan je kalkulator dulu. Maksudnya awak masukkan shift, awak tekan cos, dia inverse cos. 0.9336. Baru tekan sama dengan. So dia keluar 20.99. Dia dah kata dia nak satu tempat perpuluhan. So maksudnya 21.0 lah ya. Bila 21.0, awak tekan je. Okey. So theta, dia nilai theta tau. Theta sama dengan 21 darjah. Dia kenapa theta? Awak tengok sini je. Kalau cikgu tekan macam tadi. Cikgu tekan. Okey, A0. Cikgu tekan cos 21. Tengok. Nampak tak dia keluar di balik atas tu? So 21 darjah apa tu nilai theta lah. Okey. So kalau sukuan pertama 21, macam mana kita nak cari nilai untuk sukuan yang keempat? 360 tolak 21. Sebab sukuan yang keempat 360 tolak 21. So berapa jawapan dia? 339. 339. Oh, efisien dah Arif sejak jadi peniaga. C pula dah. Tangent theta sama dengan 0.8391. Okey, mula-mula tentukan apa? Sukuan. Sukuan dulu. Okey, so sukuan ke berapa? Sukuan ke 1 dan 3. Okey, 1 dan 3. Kemudian Tekan calculator. tekan kalkulator. Pergi mana? Tekan shift, tekan time. Lepas tu tulislah nombor dia. Shift, tekan tan. Lepas tu tulislah nombor dia. Lepas tu tekan sama dengan. Lepas tu jawapan dia. 40 darjah. Okey, lepas tu. Lepas tu nak cari sukuan ketiga kena tolak salah je. Sekejap, saya pelik. Sukuan ketiga dia macam ni. Dia macam ni. Lepas tu dia akan pergi ke sini. Dia gini. Kat sini yang 40. So ketiga kita kena tambah kan cikgu? Ha. Tambah dengan berapa? 190. So jadi 220. 220. Betul? Hebatnya. Confused je. Okay, D. Tentukan sukuan tan positif. Tan positif. Tan positif betul?
Negatif. Sorry, tak nampak. So, sukuan berapa? 2 dan 4. Okey. Lepas tu, Tekan kalkulator. Pilih nombor dia tu. Berapa? Abaikan negatif tu. ya betul. Abaikan negatif tu. Jawapan dia 50 darjah. Jawapan dia 50 darjah tak? 50.1. Okey. Kalau kita tak abaikan negatif, kita akan dapat terus kat situ untuk satu. Tapi nanti untuk yang ke seterusnya tu kita kena tentukan kita berada di mana. Okey, macam yang ni betul tak? Arif dapat 50.1 tak? Arif dapat kan? Betul tak jawapan dia? 50. Betul. Okey. So bila dapat 50.1 ni, okey. 50.1 ni dia bukan jawapan lagi kan? So kita tahu dia ni kena sukuan kedua. So maksudnya Alif tukarlah pada sukuan kedua dia jadi berapa? Ni kita dapat nilai ni, nilai pada sukuan pertama. Maksudnya kita dapat kat sini yang 50.1. Kita kena cari, sebab kita kata 2 dan 4, kita kena cari yang ke sini. Dan lagi satu, kita kena cari yang sini. Kita tolak lah kan dengan sukuan dia. Macam nombor 2. So dapat berapa? Kalau sukuan kedua 129.29. 129.29 darjah. Okey. Kalau sukuan yang keempat? 309.9 darjah. Point ada 0.9. Okey. Kalau kita tekan, katalah Alif kata tadi Alif buang negatif kan? Okey, katalah kita letak negatif. Shift tangent. Okey. Bila kita letak negatif 1.198. Nampak tak apa jadi? Sebab itulah puncanya kita tak boleh letak negatif. Dapat? Negatif kena buang. Sebab negatif tu assign benda tu berada pada sukuan yang keberapa saja. Okey. Untuk E, cos theta sama dengan negatif 0.6018. Betul? Sukuan dia 2 dan 3. 2 dan 3. Okey. So jawapan dia Sekejap. 53. 53 darjah. 53 darjah. Terus tekan je ya. 53 darjah. So kita dapat theta 53 darjah. Tapi tak boleh pakai ni kan? Sebab ni bukan sukuan yang kedua. So kena buat apa? Tolak. 180 tolak 53. Untuk sukuan yang kedua 180 tolak 53. Untuk sukuan yang ketiga tambah. okey, so jadi 180 tambah 53. So jawapan dia? Untuk kedua 127. Okey. Untuk ketiga
Untuk ketiga 233 darjah. Okey, 233. Okey. So, perlu tak cikgu tunjuk lagi yang lain? F, G, H, I. Perlu tak? Perlu tak cikgu teruskan sampai I? Saya faham je. Yang lain? Boleh ke? Boleh. So, next. Okay. Dia ni, kalau ditunjuk gambar kepala otak ni kan, soalan ni susah sikit lah. Sebab sampai merah kepala otak dia. Tapi, kalau awak faham konsep, benda tu tak jadi masalah. So, apa maksud cikgu awak faham konsep? Sekarang ni, bila awak tengok benda ni, gambar ni, apa yang awak gambarkan? Apa yang awak bayangkan tentang gambar yang dia lukis ni? Dengan nilai-nilai tu. Ni merujuk pada apa? Awak rasalah. Dia berada pada suku ketiga. Okey. Itu maklumat yang pertama. Dia berada pada sukuan ketiga. So, bila awak tahu dia berada pada sukuan yang ketiga, awak boleh terus tentukan apa yang positif, apa yang negatif. Betul? Ya, betul. Betul. Okey. So, sekarang, ni nilai apa? Nilai Nilai pada paksi pada paksi X. pada paksi X. Sebab kita tahu bila ada paksi mencancang dan paksi mengufuk, ke kiri negatif untuk X, ke kanan positif. Ke bawah negatif untuk Y, ke atas positif. So ni ke kiri. So bila ke kiri menunjukkan nilai X yang negatif. Ni ke bawah. Ke bawah menunjukkan nilai Y yang juga Negatif. negatif. Okey, dia bila macam ni, benda ni kita panggil sebagai bulatan unit. Okey. Ataupun kalau kita tak panggil pun dia dah tulis ni. So, bila bulatan unit mewakili, okey, jejari bulatan itu bernilai 1. Jejari ialah jarak dari pusat ke lilitan. Jarak dari pusat ke lilitan. So, yang ni 1 lah. Faham? Okey. Tak kisahlah dia berada di mana-mana pun. Okey, pada sukuan pertama, kedua, ketiga atau keempat sekalipun, nilai itu tetap positif sebab dia merujuk kepada jarak bagi satu bulatan unit. Okey, boleh? Boleh? Okey, boleh cikgu. Boleh. Sekarang dia kata, raja di sebelah menunjukkan satu bulatan dengan theta berada di antara 0 hingga 360 darjah. Hitung sudut theta. Bundarkan jawapan kepada satu tempat perpuluhan. Sudut theta, dia kata. Sudut theta, sudut yang dari sini ke sini lah. Sudut theta ni. Macam ni. Macam ni. Ni theta ni sampai sini. Maksudnya nilai sudut pada sukuan yang ke berapa? 3. 3. So, bila nilai sudut pada sukuan yang ketiga,
Awak kena ada dah dalam kepala awak, jawapan awak mesti berada di antara 180 darjah hingga 270 darjah je. Sebab dia mula dari sini dan berakhir di sini je. So sini adalah garis 180 darjah. Kat sini ialah 270 darjah. Kalau awak tekan kata letter, awak tak dapat jawapan yang berada di antara situ. So confirm lah salah. Faham? Dia bila macam ni dia banyak soalan adjektif. Jadi awak dah boleh teka dah. Maksudnya kalau awak tengok A, B, C, D tak ada jawapan tu bukan di antara situ. So awak jangan teka lah kat situ. Faham tak maksud cikgu? Jadi Cikgu. nak meneka pun kena cerdik. Okey. So sekarang dah tahu dah hint kat situ. So bila dikata suruh tentukan nilai theta, sebenarnya terpulang pada awak. Awak nak guna sin ke, awak nak guna cos ke, awak nak guna tangent ke, tak jadi salah di mana-mana pun. Cuma satu benda yang awak kena ingat, kalau awak guna sin, awak kena tahulah yang mana opposite, yang mana hypotenuse. Kalau awak guna cos, awak kena tahulah yang mana adjacent, yang mana hypotenuse. Kalau awak guna tangent, awak kena kenal pastilah opposite dan adjacent. Okey, so boleh guna apa saja. Gunalah nak guna apa pun. So sekarang awak rasa awak nak guna apa? Nak guna apa rasanya sekarang? Ni kita guna untuk sukuan pertama dan kedua, cikgu. Tak payah guna sukuan pertama, kedua pun tak apa. Ambil nilai yang sukuan ketiga ni pun boleh. Sebab bila keluar macam ni, katalah cikgu lukis balik segitiga ni, dia macam ni sekarang ni. So, kalau tengok, bila kita ambil sini, dia automatik dia akan jadi sukuan pertama. Sebab dia kurang dari 90 darjah. Tapi bila kita tekan negatif tu nanti, dia akan assign benda tu bukan berada dalam sukuan yang pertama. Katalah sini, okay, awak tahu jarak dari sini ke sini negatif 0.3402. Ke bawah ni negatif 0.9403. So sini 1. Okay. Untuk kira theta ni, awak nak guna apa agak-agak? Sin, cos, tangent? Sin boleh. Sin boleh, okay. So kalau sin theta, okay, sin theta formula dia ialah opposite over Hypotenuse. So berapa nilai opposite? Opposite dia ni ada 0.3402. Okey, ni theta kan? Theta kat sini kan? Okey, opposite yang macam ni ke yang macam ni opposite? Cikgu macam nak tengok opposite. Okey, nak tengok opposite. Opposite tu maksud tentang, ya? Bertentang. Macam mana awak tahu cikgu dan awak bertentang? Sebab saya nampak cikgu kat depan saya. Okey. Kalau sebelah? Adjacent. So macam mana awak tahu cikgu berada di sebelah? Kita dekat dengan dari bahu ke bahu. So akan adalah sudut, akan terkenalah bahu kita kan? Kalau bertentang kita boleh terkena tak? Boleh. Kalau bertentang? Oh, bertentang tak boleh. Tak boleh kan? Okey. So garis dan sudut kena tak kalau tentang? Garis dan sudut. Garis. So itulah tentang. Jadi 0.94. Kalau sebelah sudut ini kena dengan garis ni. Macam bahu kena bahu. Tu bahu sebelah.
Okey. Ha, Faham. kalau tentang tak kena pun. Jadi tak kisahlah. Sebab cikgu kata tak kisah. Sebab kita tentukan sendiri. Yang penting kita kena kenal pasti mana opposite kita, mana adjacent kita. So sekarang opposite-nya berapa? Negatif 0.9403 Negatif 9.403 per 1. 1. Ni sin theta kan. Okey. So kalau permudahkan, dia jadi macam ni. Betul tak? Okey. So yang ni dah jadi cerita dia macam yang nombor 1 A sampai E ni lah. A sampai yang kita buat A sampai E ni. So bila kita dah dapat macam ni, kita kena buat apa je lagi bila sampai sini. Next kita follow yang nombor 1 tu. Nombor 1 tu buat apa? Tekan calculate dah. Tekan kalkulator. Tekan calculator. Bila nak tekan calculator, kena ada positif negatif, kena tulis tak? Tak Tak payah. payah. Tak payah. So tekan je lah. Sin ke inverse sin? Even sign. Inverse sin. Kosong perpuluhan 9403. Tekan sama dengan. Okey, 70/1. 70/1 ni sukuan berapa? 70/1. Sukuan berapa? Sukuan pertama. Sukuan pertama. So, sebenarnya dari awal tadi, kita dah ada note dalam kepala kita. Mesti kat sini kan? Ya. So, apa kita kena buat dekat sini? Bila dia kena berada pada sukuan yang ketiga, 70/1 ni akan jadi kat sini sekarang ni. Sini yang 70/1. Sedangkan nilai theta kita mesti bermula dari sini sampai ke sini. Tambah 180. Tambah 180 lah kan? Ya, tambah 180. So kita dapatlah kat sini. Theta sama dengan 180 darjah tambah 7/1 darjah. So berapa jawapan yang awak dapat? 250 darjah. Perpuluhan 1. Dapat? Boleh? Screenshot ke? Nah. Okey. Clear ya? Kita pindah pada subtajuk yang lain. Dia cikgu kena buat macam tu supaya bila awak nak jawab tu, awak boleh faham. Barulah dia jadi. Dia pertama masalah tadi kita tengok sendiri macam Syah tadi. Tak tahu mana sebelah, tak tahu mana setentang. Betul tak? Memang kita tengok mudah je. Lagi satu hypotenuse. Kalau hypotenuse tahu tak nak tentukan macam mana? yang paling panjang tu hypotenuse tu. Yang paling panjang, betul. Yang paling panjang atau kita tengok kat mana sudut 90 darjah. Katalah macam ni ya. Kat sini 90 darjah. So yang tentang dengan 90 darjah ni mesti hypotenuse. Sebab 90 darjah lah sudut yang paling besar dalam satu segi tiga. Sebab kita tahu satu segi tiga mesti 180
darjah kan? Jadi kalau satu segitiga tu 180 darjah, 90 darjah tu kita dah bagi dekat situ. So yang lain tu mesti kurang dari 90 darjah. Bila yang lain tu kurang dari 90 darjah, dua lagi sisi yang kita tak ada, dua lagi penjuru yang kita tak ada sudut. Dua lagi penjuru yang kita tak ada sudut. Dua itulah yang kita kena bagi-bagi. Jadi dua tu tak boleh sama dengan 90. Sebab kalau sama dengan 90 pun, mesti satu sudut tu tak ada nilai. Mana ada? Bila dah segitiga, mesti semua sudut ada nilai. Jadi, sebab itulah yang paling panjang ataupun yang berdepan dengan 90 darjah. Okey. 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 Ni soalan objektif pun selalulah juga macam ni. Okey. So, sekarang nampak tak dekat F ni? 90 darjah? Nampak. Nampak. So, kalau F ni 90 darjah, EH ni adalah Hypotenuse. hypotenuse. Dah tahu ya? Okey. So, sekarang dalam rajah di sebelah, HGF ialah garis lurus. Okey. HGF ni dia dah lukis. Ialah garis lurus. H ke G sama dengan G ke F. So, kalau dari sini ke sini 16, boleh tak tahu HG berapa dan GF berapa? Boleh tahu tak? Bahagi 2 lah kan cikgu buat tahu. Betul, bagi 2. So, kalau bagi 2, SG tu berapa? 8. 8. GF? 8 juga. 8. Okey. Cos X. Carilah dulu kat mana X. Kat sini X. Okey. Bila kat sini, awak dah jadi confused. Betul tak? Betul. 90 darjah awak macam gini. Okey. Hint dia, nampak tak garis ni? Garis ni? Garis ni? Nampak. Okey. So sekarang, awak nampak tak bentuk ni? Dia macam ni kan? Lepas tu dia macam ni kan? Betul. Okey. So sekarang, ni garis yang mengufuk ya, mencancang. Y ya. Okey. So kalau ikut logik, dari sini ke sini, nilai dia lebih dari 90 atau kurang dari 90 darjah. Lebih dari 90. Okey. Lebih dari 90. Tapi boundary dia setakat 180. Betul tak? Ya, betul. Okey. So jawapan awak nanti mesti di antara 90 darjah hingga 180 darjah sahajalah untuk X. Okey, boleh? Boleh. Okey, itu yang pertama awak mesti tahu kat sini. Okey. Yang kedua pula, sekarang untuk cos ni, okey, dia berbalik kepada yang kita belajar tadi. Awak belajar kat sini tadi yang kita duk buat positif, negatif, Betul tak? Ni. Kan? Semua kita cari nilai pada sukuan yang pertama kan? Betul? Ya. Semua sukuan pertama. Lepas tu yang kita pergi pada kedua, ketiga, keempat. Betul? Betul. Okey. So kaedahnya benda ni samalah. Benda ni sama. Awak cari yang belah sini je lah. Awak cari yang belah sini. Automatik lah awak dapat belah sini. Sebab macam ni kan? Okey. Bila macam ni,
Yang ni dia duduk sini. So awak cari sini lah. Sebab, bila benda ni berada macam ni sekarang ni, untuk awak nampak sukuan kedua tu, yang sini sekarang, yang sini dia akan jadi duduk belah sini. Okey. So, nilai theta awak tu macam ni. Samalah dengan sini kan? Betul tak? Maksudnya itu Ha, soalan kan? kedua lah kan cikgu? Betul. Sukuan kedua. Sebab tu jawapan tu kena kat sini je. Tapi sukuan kedua kita tak boleh nak cari sebab dia tak ada 90 darjah. Bila tak ada 90 darjah, awak kena cari kat belah sini je lah. Cari yang sebelah dia. Dah X ni tak boleh cari. Awak ubah bagi jadi X baru awak tu kat sini. Lepas tu nanti awak kemudian awak tukar balik supaya positif atau negatif. Faham? Faham. Sebab macam tadi tu. Bila dia bukan sukuan yang positif, kita letakkan dia negatif. Tapi kita tetap cari dia macam konsep sudut rujukan lah. Okey. So sekarang, bila awak nak cari X yang kita baru tanda merah tu, awak pakai segitiga ni. Tak payah bayangkan yang besar-besar. Sebab kat sini je ada 90 darjah. So, bila kat situ je ada 90 darjah, maksudnya bila awak lukis tu, dia macam gini, macam ni, macam ni. Okey. Sini 6, sini 8. Sini awak punya X. So, macam mana nak cari kat sini? 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2. Okey. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 punca kuasa 2 kan? So, berapa jawapan dia? Kuasa 2 44. 36 tambah 64. Cara Syah tekan tu salah. Cuba tekan cikgu. Sebab, bila kalkulator dia gini Syah. Aisyah kena letak dalam bracket. Maksudnya, sebab dia jadi, maksudnya kena buka bracket. 8 kuasa 2 tambah 6 kuasa 2 tutup bracket, tekan sama dengan dulu. Pada tekan sama dengan, tekan punca kuasa. Answer. Tekan sama dengan. Dapat? Dapat. So 10. 10. 10. Dah 8, 2, 5. Okey. So 10. So dah tahulah kat sini 10 kan? Okey. So bila cos, apa dia formula bagi cos? Adjacent per hypotenuse. Adjacent per hypotenuse. Berapa nilai adjacent bagi dia? 8. Hypotenuse. 8. Nilai hypotenuse tak ada lah. Ni. Hypotenuse tadi 10. 8 per 10. 8 per 10. Okey, ingat balik kat sini. X ni sukuan berapa? X sukuan pertama. Ni, yang kat sini ni. Yang kat sini ni. Yang dia suruh cari ikut soalan ni. Sukuan kedua. So, sukuan kedua untuk cos dia kena positif ke negatif? Dia kena negatif. So, dia akan jadi cos X sama dengan, kat sini je lah terus. Cos X sama dengan, letak negatif je lah. Itu je. Tu je lah. Sin X. Opposite per hypotenuse. Opposite per hypotenuse. Lepas tu? Sama dengan 6 per 10. 6 per 10. Okey. Sukuan yang kedua, dia positif ke negatif? Dia positif. Biar je lah.
Boleh. Nak kecikkan boleh, tak nak kecikkan pun boleh. Sebab ni kalau awak kecikkan dia akan jadi -4/5. Yang ni kalau awak kecikkan dia akan jadi 3/10. Boleh? Okey. Sebelum cikgu stop, cikgu ambil attendance. Sebelum cikgu stop, ada apa-apa awak nak tanya tak? Ada tak nak tanya soalan apa-apa?